Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba. Kami redha bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kami. Wa bil islami dina, dan kami redha bahwa Islam itu adalah agama atau cara panduan hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Hadirin sidang yang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita memulakan kuliah pada siri kali ini, ada satu hadis daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, maka akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Oleh itu, tuan-tuan sekalian sidang yang mendengar, ayuh sama-sama kita membaca suratul Kahfi daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Ilahi, karena dengan limpah kurnianya kita semua diberi peluang sehingga ke hari ini, dan sama-sama kita diberi peluang untuk mendengar sedikit perkongsian ilmu pada hari ini. Seterusnya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada sesiapa saja yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kiamat. Hadirin sekalian, pada siri yang kali ini saya telah diamanahkan untuk berbicara mengenai satu tajuk yang saya rasakan tajuk ini begitu penting untuk kita semua, dan tajuk ini merupa yang berkaitan dengan adab terhadap ibu bapa. Hadirin sekalian, ibu bapa merupakan dua insan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Andai kata salah seorang daripada mereka telah pergi meninggalkan kita, telah meninggal dunia, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita tidak akan sama sekali. Sebab apa? Sebab apabila kita ambil contoh, apabila kita balik bekerja pada petang hari, maka perkara pertama yang kita cari adalah kelibat kedua ibu bapa kita.
Andai kata mak ayah kita ada di rumah, maka kita akan tertanya-tanya, sini pergi mak ayah kita. Kita akan bertanya dengan adik-beradik kita, ni pergi mak. Sebab mereka berdua ini merupakan insan yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sebab itu kita dituntut agar berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan tuntutan tersebut adalah suatu kewajipan yang perlu kita tunaikan. Hadirin sekalian sidang yang mendengar, ibu ni tuan-tuan, ibu adalah seorang insan yang telah melahirkan kita di muka bumi ini. Dan ibu jugalah seorang insan yang setiap permulaan kehidupan manusia adalah bermula dengan kelahiran seorang bayi daripada seorang ibu. Maka sebab itu Islam begitu memandang serius terhadap hukum yang berkaitan dengan anak dan ibu bapa. Kita sebagai seorang anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Kita diperintahkan untuk tidak derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Kita diperintahkan untuk berbudi bahasa kepada kedua ibu bapa kita. Dan kita diperintahkan untuk bersopan santun terhadap kedua ibu bapa kita. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan keduanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Dan jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan fala taqul lahuma uffin, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking dan menjegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Berdasarkan ayat Al-Quran ini, kita telah ditegaskan ataupun kita telah dilarang keras untuk tidak melakukan kekasaran terhadap kedua ibu bapa, sama ada dari segi perbuatan, sama ada dari segi percakapan ataupun perkataan, sekalipun dengan perkataan Islam telah melarang kita untuk membuat demikian. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, sebab perkataan tuknya adalah tanda kita protes dengan mak bapak kita. Perkataan tuk tanda orang padanya membenci ataupun menghadik setiap tindakan kedua ibu bapa kita. Sebab ia dilarang untuk berkata sekalipun terhadap kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab kita nak jaga hati kedua mak bapak kita. Sebab itu dilarang. Dan Islam juga memandang serius terhadap hubungan dengan kedua ibu bapa, kerana ibu bapa tu ialah yang bersusah payah, yang berkorban masa, yang berkorban untuk melahirkan kita, untuk membesar, untuk memelihara dan untuk mendidik kita sehingga kita dewasa hingga ke hari ini. Dan pengorbanan mereka tuan-tuan, pengorbanan mak bapak kita tu begitu besar. Dan kita tu sebagai seorang anak, kita dapat orang pada membalas jasa kedua ibu bapa kita. Pengorbanan mereka dari sudut masanya, dari sudut tenaganya, dari sudut hartanya, dari sudut orang pada perasaan pun memainkan peranan yang ibu bapa kita berkorban demi untuk mendidik kita, demi untuk melihat anak-anak mereka dalam keadaan baik dan menggembirakan. Atas dasar itulah Islam meletakkan satu tanggungjawab yang besar kepada anak-anak, sehingga digandingkan dengan persoalan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang yang mendengar, amat kecewa sekali jika kita melihat pada zaman kita kini itu, apabila banyak perkara buruk yang berlaku. Kita lihat anak-anaknya si hormat lagi dengan mak bapaknya. Kita melihat anak-anak, ada yang setengah anak-anak tu yang berani memaki hamung kedua ibu bapanya. Sehingga ada juga anak yang berani memukul, yang berani menyepak, yang berani sampai ada juga yang sanggup bunuh terhadap kedua ibu bapanya. Persoalannya tuan-tuan, mengapa terjadi sedemikian? Dan perkara-perkara ini sesungguhnya adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman, dan sesungguhnya merupakan tanda-tanda kiamat sudah semakin hampir.
Dan persoalan mentaati ibu bapa dengan yang berkait dengan rapat dengan persoalan tauhid, kerana sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala sedangkan dia tuknya mengabaikan, dia tuknya anak-anak dia mengabaikan tanggungjawab kepada para ibu bapanya, maka ia bukanlah dalam kalangan orang yang beriman. Orang yang beriman ia akan taat kepada ibu bapanya selagi mana perkara tidak melanggar syarak. Orang yang beriman akan menghormati kedua ibu bapanya. Orang yang beriman nyaksikan bercakap tinggi dengan kedua ibu bapanya. Itu yang kita kena tegaskan di sini. Dan masyarakat sekarang, tuan-tuan, sesetengah masyarakat sekarang nyaksi mau peduli dengan nasib mak bapak. Ada setengah anak-anak tuknya kurang prihatin dengan kesusahan mak bapak. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mak bapak tu, tuan-tuannya begitu besar pengorbanannya. Mak yang mengandungkan kita 9 bulan dengan penuh kepayahan, seterusnya bila kita dilahirkan kita adalah satu makhluk yang lemah, baby yang kecil dan lemah, seterusnya memerlukan bimbingan daripada kedua ibu bapa kita, memerlukan belayan, memerlukan bantuan, di mana ibu bapa kita membelai kita dengan penuh kasih dan sayang. Dalam surah Al-Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya yang mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehingga akhir menyusu, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dan demikianlah bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat dikembalikan untuk menerima balasan. Sebab itu, tuan-tuan, sesungguhnya pengorbanan kedua ibu bapa kita tu, lebih-lebih lagi seorang ibu tu, sehingga kan Islam mengangkat darjat seorang ibu lebih daripada seorang bapa. Ada satu kisah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang lelaki tu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang kepada Nabi, yang nak bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak untuk saya bersahabat dengan sebaik-baiknya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Maka lelaki tersebut bertanya untuk kali yang kedua, "Ya Rasulullah, kemudian siapa?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Maka kali yang ketiga orang itu sekali lagi bertanya, "Kemudian siapakah?" Maka Nabi sekali lagi menjawab, "Ibumu." Nabi jawab ibumu sebanyak 3 kali. Maka untuk kali yang keempat lelaki itu bertanya lagi, "Maka siapakah kemudian lagi?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ayahmu." Dalam hadis ini kita menegaskan bahawa pengulangan lafaz ibumu sebanyak 3 kali menunjukkan betapa tingginya martabat seorang ibu, namun tidak dinafikan hakikat dan tanggungjawab seorang ayah. Berapa tingginya sehingga kan Nabi mengulang ibumu sebanyak 3 kali. Dan pengorbanan ibu itu lebih besar bermula daripada peringkat kehamilan. Pada saat ibu menghamilkan, ibu berjalan dengan membawa kandungan 9 bulan yang begitu payah sekali, sehingga akan kita melihat seorang ibu yang mengandung untuk nyaksi berjalan seperti biasanya, berjalan perlahan-perlahan untuk menjaga kandungannya. Begitu besarnya pengorbanan seorang ibu, sehingga pengorbanan ibu, proses kelahiran, kemudian proses membesar memerlukan satu tahap kesabaran dan kecekalan yang tinggi. Justru itu, tuan-tuan sidang yang mendengar, pengorbanan seorang ibu ialah satu pengorbanan yang tidak boleh ditangini. Sebab itu Islam telah meletakkan penghormatan yang tinggi kepada ibu. Kita sebagai seorang anak, tuan-tuan, kita hendaklah berusaha untuk kita tidak menyakiti kedua hati kedua ibu bapa kita. Perbuatan menyakitkan hati kedua ibu bapa kita itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang besar. Kita hendaklah tetapkan dalam diri kita, kita janjikan dalam diri kita bahawa kita mestilah menjadi seorang anak yang tidak mengecewakan harapan kedua ibu bapa kita. Kita menjaga nama baik
keluarga kita, kita jauh sekali daripada menjatuhkan maruah keluarga kita. Jangan sesekali kita berniat untuk berbuat jahat kepada kedua ibu bapa kita. Jangan sesekali kita berniat untuk menjatuhkan maruah ke ahli keluarga kita. Sebab itu kita sebagai seorang anak, salah satu adab terhadap ibu bapa ialah kita sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Kerana jika kita menghitung pengorbanan mak bapak kita, si terkira. Kita menghitung, nescaya kita akan tidak mampu untuk membalas jasa mereka. Sebab itu kita sebagai seorang anak hanya mampu berdoa semoga segala pengorbanan kedua ibu bapa itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala jasa, segala tenaga yang telah dicurahkan untuk mendidik kita sehingga dewasa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang setimpan dan dikurniakan kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang yang mendengar, pada siri kuliah pada kali ini kita bercakap mengenai adab terhadap ibu bapa. Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, dia ada menggariskan beberapa adab terhadap ibu bapa, dan salah satunya ialah sebagai seorang anak kita hendaklah mendengar dan mengikut segala perkataan ibu dan bapa. Seorang anak yang wajib taat kepada kedua ibu bapa. Sebab itu Nabi berpesan kepada Abu Darda radhiyallahu an. Nabi berpesan, apa kata Nabi? Sabda Nabi SAW, dan taatilah kedua ibu bapamu meskipun mereka memerintahkan kamu agar keluar dari duniamu, maka keluarlah demi mereka berdua. Riwayat Ibnu Majah. Bayangkan tuan-tuan, baginda Nabi SAW menyuruh kita supaya taat kepada kedua ibu bapa meskipun hanya dengan bergantung kepada duniawi seorang anak, apatah lagi yang berkait rapat dengan hak-hak kedua ibu bapa. Berdasarkan hadis yang dibacakan sebentar tadi, Imam Al-Bukhari menyebut dalam karyanya, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, bahawa setiap anak tu'nya wajib berbuat baik. Setiap anak berwajib berbuat baik, dan setiap anak tu'nya wajib taat kedua ibu bapanya selagi mana ia tidak melibatkan perkara maksiat dan selagi mana ia tidak melanggar perintah syarak. Ini bermakna mak bapak tu apabila memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu, maka kita kena turuti. Lainlah kalau mak bapak tu'nya menyuruh seorang anak untuk melakukan maksiat, maka itu kita tidak perlu untuk kita ikut. Kita ambil contoh, ibu bapa tu'nya melarang anak-anaknya semayang, ataupun ibu bapa melarang anak-anaknya pergi menunaikan haji dan sebagainya. Ibu bapa melarang anaknya berpuasa di bulan Ramadan. Perkara ini jelas adalah melanggar syariat Islam. Maka kita sebagai anak boleh untuk tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan sebenarnya tadi. Sebab itu menurut Imam Al-Ghazali, kebanyakan ulama berpendapat wajib si anak taat kepada ibu bapanya walaupun dalam perkara syubhah, apatah lagi perkara-perkara yang harus. Sebab apa? Sebab hukum asal sesuatunya adalah harus, dan menurut syarak yang boleh bertukar menjadi wajib, yang boleh bertukar menjadi haram, yang boleh bertukar menjadi makruh dan sebagainya berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dan hukum mulanya hukumnya harus, dan apabila diperintahkan oleh kedua ibu bapa kita, maka ia bertukar menjadi wajib. Kita ambil contoh, membeli makanan hukumnya harus, namun apabila diperintahkan oleh kedua ibu bapa kita, maka hukumnya bertukar menjadi wajib. Kita kena tahu perkara tersebut, dan ia menjadi satu kewajipan untuk si anak untuk menturuti selagi mana dia mampu untuk melakukan. Sebab itu amat besar ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbakti kepada ibu bapa. Sebaliknya menjadi satu kerugian yang amat besar bagi mereka yang ada mak bapak namun mereka tidak berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, apabila Nabi bersabda, Nabi menyebut kehinaan 3 kali, kehinaan. Maka Nabi ditanya, siapakah yang engkau maksudkan ya Rasulullah?
Maka Rasulullah menjawab, sesiapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Tuan-tuan, kita sebagai seorang anak tuan-tuan, selagi mana mak bapak kita masih hidup, maka kita kena berbakti kepada kedua ibu bapa. Contoh, kita ambil contoh, jika salah seorang telah meninggal dunia, maka kita akan kehilangan sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan kita. Hilangnya seorang ibu, perginya seorang ibu, maka doa, salah satu doa yang mustajab kita akan hilang juga. Yang kedua ialah janganlah mengangkat suara yang lebih tinggi daripada suara kedua ibu bapa. Oleh itu, adapun berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu antaranya yang menjaga tutur kata. Kita bercakap dengan mak bapak, kita kena menjaga tutur kata. Kita bercakap dengan mak bapak, kita kena bersopan santun. Kita cakap dengan ibu bapak, kita hendaklah merendahkan diri. Kita tidak meninggikan suara, kita tidak menengking, dan kita bercakap dengan penuh kasih sayang. Kita menjaga kebajikan mereka. Sebagai seorang anak, kita hendaklah menjaga kebajikan mereka seperti makan minum, seperti kesihatan, dan kita hendaklah sentiasa akan mendoakan keampunan, dan kita hendaklah mendoakan kerahmatan untuk keduanya. Sebab itu kalau ibu bapa bercakap dengan anak tu, jangannya sesekali membuat si dengar. Berbuat si dengar, ataupun seorang anak tu sementara mak bapak nak bercakap dengan seorang anak yang berjalan, si hiraukan, si gagu dengan mak bapaknya. Itu adalah perkara yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang anak. Yang berbeza tuan-tuan, orang mendengar sambil berjalan tu. Orang mendengar sambil berjalan tu umpamanya si gagu, yang si menghiraukan. Lainlah apabila ibu bapa bercakap dengan kita, kita berhenti, kita melihat kepada kedua ibu bapa kita, dan itu merupakan salah satu adab terhadap kedua ibu bapa kita. Mun mak bapak kelakar, kita dengar. Mun mak bapak marah pun kita dengar. Kita jangan melawan. Sebab apa? Sebab marahnya ibu bapak tu tanda sayang. Marahnya ibu bapak tu bukannya tandanya benci kepada kita. Marahnya mak bapak kepada kita ataupun nasihat kepada kita merupakan salah satu usaha untuk mendidik. Sebab apa? Sebab mereka begitu kasih dan sayang terhadap anak-anak mereka. Dan kita tahu juga manusia akan terlepas dari melakukan kesalahan. Kita tahu kita manusia tu nobody perfect, tiada yang sempurna manusia tu. Kita tahu bahawa seorang manusia tu yang akan sentiasa melakukan kesalahan. Namun jangan sesekali apabila kedua ibu bapa kita melakukan kesalahan, kita jangan sesekali menghina. Kita jangan sesekali orang padah menghina, mengherdik kedua ibu bapa kita. Tidak, jangan sesekali. Walaupun kita tahu bahawa perbuatan yang dilakukan oleh mak bapak kita ia adalah perbuatan yang tidak baik, maka kita nasihat dengan bil hikmah, kita nasihat dengan yang baik, kita nasihat dengan cara yang baik. Karena apa? Karena perbuatan itu mun kita nasihat dengan cara yang baik, maka boleh jadi ibu bapa akan sentiasa mendengar nasihat kita, insya-Allah. Hadirin sidang yang berdengar sekalian, kita tu sebagai seorang anak, kita ada hak untuk menghukum mak bapak. Walaupun ada setengah mak bapak tu ada jenis-jenis yang membiarkan, tandah je anaknya, namun kita sebagai seorang anak, kita ada hak untuk menghukum kedua ibu bapa kita. Walaupun mak bapak kita tu si beri nafkah, walaupun mak bapak kita tu si beri nafkah, nya berdosa kepada Tuhan, ia antaranya dengan Tuhan. Namun ia tidak membenarkan kita untuk balas balik apa yang telah dibuatkan, apa yang telah mereka buatkan kepada kita. Contoh, ibu bapa si beri nafkah kepada anaknya dan sebagainya, beri pakaian dan sebagainya. Ia tidak ada hak untuk kita sebagai seorang anak balas apa yang telah dibuatkan oleh kedua ibu bapa kepada kita. Kita hendaklah menyediakan kemudahan kepada mereka. Kita hendaklah memberi nafkah kepada mereka dan sebagainya. Sebab tuntutan memberi nafkah kepada kedua orang tua itu bukanlah perkara yang kita tuntut. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang tuntut untuk kita memberi nafkah kepada kedua orang tua.
Kita dalam kehidupan tuan-tuan, kita jangan berkira dengan mak bapak kita. Selagi mana kita dapat membantu, selagi mana kita dapat menghulurkan bantuan ataupun menghulurkan wang kepada kedua bapak kita, maka kita hulurkan. Kita kena yakin bahawa setiap hulur ataupun setiap bantuan yang kita hulurkan, kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bandingkan dengan pengorbanan orang tua, tuan-tuan, si dapat kita bandingkan kepada orang tua. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nya bertanya kepada Nabi, seorang sahabat tu nak bandingkan jasanya dengan jasa maknya. Nya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nya mbak Nabi kira-kira bunyi macam ini. Nya bawa ibunya, saya dukung ibu saya bawa ibu saya mendukung dengan tawaf kelilingi berpusing Kaabah. Nya maknya pusing Kaabah, yang mbaknya tawaf, namun semua urusannya semua anaknya yang urus. Lalunya bertanya kepada Nabi SAW, sudahkah aku dapat membalas jasa baik ibuku? Nya dukung maknya mengelilingi Kaabah, tawaf. Lepas dia bertanya kepada Nabi SAW, sudahkah dia dapat membalas jasa ibunya? Maka kata Nabi SAW, apa yang kamu buat itu belum menyamai hembusan nafas seorang ibu melahirkan kamu. Nya dukung maknya, maknya tawaf, tapi nya sama dengan jasa seorang ibu menghembuskan nafas melahirkan seorang anak. Jauh sekali tuan-tuan. Belum lagi mencukupi tarikan nafas seorang ibu melahirkan kamu. Mbaknya pusing tawaf, namun nya sama. Belum menyamai jasa seorang ibu menghembuskan nafas untuk melahirkan seorang anak. Ialah perjuangan seorang ibu, tuan-tuan, untuk melahirkan anak. Perjuangan antara hidup dan mati. Boleh jadi hidup, boleh jadi mati dalam melahirkan anak. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, kita dengan mak bapak tu, tuan-tuan, perkara tu kita kena orang padah sentiasa beringat sesama sendiri. Kita kena beringat sesama sendiri. Kita jangan mungkit dengan mak bapak, walaupun kita sebenarnya anak-anak tu yang berkemampuan, yang selalu beri duit, yang selalu beri bantuan, kita jangan mungkit. Sebab apa? Segala bantuan yang kita berikan nyasik sama, nyasik dapat membalas jasa ibu kita, nyasik dapat membalas jasa bapa kita. Dan yang ketiga, adab yang ketiga ialah sentiasa menuntut keredaan kedua ibu bapa. Allah Subhanahu Wa Taala sangat melarang keras terhadap penderhakaan terhadap kedua ibu bapa. Bahkan wajib untuk kita untuk layan mak bapak kita atau dengan layanan yang baik. Sebab apa? Salah satu pesan Nabi SAW, reda Allah bergantung kepada reda kedua ibu bapa, manakala kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Murkanya mak bapak terhadap kita, maka murkalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu sebagai anak, kita wajib taat. Kita wajib taat kepada perintah ibu bapa selagi mana ia tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kita mestilah mengelakkan diri kita untuk menjadi anak yang derhaka kepada mak bapak. Sebab apa? Sebab salah satu tanda-tanda di mana anak tergolong sebagai anak yang derhaka kepada ibu bapa ialah anak yang melukai hati kedua ibu bapa sehingga menyebabkan mereka menangis. Yang jelas ada satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebabkan kedua ibu bapa menangis termasuk di antara perkara derhaka dan dosa-dosa besar. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu tuan-tuan, sidang yang berdengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada kedua ibu bapa adalah akhlak yang ada pada semua nabi dan rasul, yang menggambarkan tidak mungkin seorang yang derhaka kepada ibu bapa yang layak mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, apatah lagi memimpin manusia. Ia adalah salah satu sifat yang ada pada setiap nabi dan rasul. Dan antara nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, ada banyak nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat masa lapang dan sebagainya. Dan salah satunya adalah nikmat dikurniakan kedua ibu bapa. Justru berbakti kepada kedua ibu bapa tu nyasik terhenti,
Nya Siti henti apabila mereka meninggal dunia, mak bapak kita meninggal dunia, nya Siti terhenti di situ. Kita masih boleh berbakti walaupun kedua ibu bapa telah meninggal dunia. Dan bagi kedua ibu bapa yang telah kembali meninggal, yang telah kembali ke rahmatullah, meninggalkan kita, masih ada peluang. Masih ada peluang yang besar bagi si anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang disarankan oleh Nabi sendiri dalam hadis sahih, yang mana seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah masih ada peluang untukku untuk berbakti kepada ibu bapaku yang sudah tiada?" Maka Nabi SAW menjawab, "Masih ada." Ya, ada 4 perkara. 4 perkara ataupun 4 cara. Yang pertama ialah mendoakan dan memohon pengampunan untuk kedua-duanya. Yang kedua ialah melunaskan wasiat mereka. Yang ketiga ialah memuliakan sahabat karib mereka. Dan yang keempat ialah menghubungkan tali silaturahim saudara mara mereka yang tiada hubungan pertalian darah melalui penyusuan atau perkahwinan seperti Ipar Duai dan anak-anaknya, riwayat Abu Daud. Dan antara kelebihan yang disediakan kepada kita, kepada orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, ialah doanya yang mustajab. Doa mak bapa atau tuan-tuan adalah begitu mustajab. Dan kita melihat wajah mak bapa pun juga dikira sebagai ibadah. Apatah lagi kita berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa tu ia dapat menghapuskan dosa dan kesalahan, serta ia dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keredaan kedua ibu bapa. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa untuk mereka. Perkara ini jelas dalam hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya seorang insan itu, maka akan terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Hadis itu masyhur, tuan-tuan. Saya yakin dan percaya semua daripada kita pernah mendengar hadis ini. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ini tuan-tuan, yang ketiga ialah doa, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapa mereka. Hadis yang masyhur, saya yakin dan percaya semua tahu mengenai hadis ini, dan merupakan hadis riwayat Imam Muslim. Dan tuan-tuan sekalian, begitulah antara adab-adab yang harus kita lakukan untuk kedua ibu bapa kita. Dan sebelum saya akhiri kuliah pada siri kali ini, saya ingin kongsikan bait-bait ucapan yang pernah dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dalam penulisan ini saya nukilkan, yang berbunyi, "Wahai diri yang bergelak anak, ingatlah kamu seandainya dipilih di antara hidupmu dan kematiannya, maka ibu akan meminta supaya kamu terus hidup dengan teriakan yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun betapa banyak kebaikan ibu kepadamu, tetapi engkau hanya balas dengan akhlak yang sangat buruk." Kata lagi Imam Az-Zahabi, "Wahai diri yang bergelak anak, dia yang mendoakanmu supaya memperoleh petunjuk, supaya siang dan malam, maupun secara tersembunyi atau terang-terangan. Namun tak kala ibu memerlukanmu di saat dia sudah tua dan tidak berdaya, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Wahai diri yang bergelak anak, engkau kenyang dalam keadaan dia lapar, engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan, engkau mendahulukan berbuat baik kepada isteri dan anak daripada ibumu, engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia lakukan untukmu, engkau merasa berat, engkau merasa letih memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau fikir ibumu akan hidup lama lagi, padahal umurnya sudah semakin tua. Engkau tinggalkan dia keseorangan, padahal
ibumu tidak ada orang lain untuk bergantung harap selain daripadamu. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu dahaka kepadanya walaupun berkata kepadanya, tetapi lebih daripada itu engkau lakukan. Wahai diri yang hina, maka tunggulah engkau, kelak engkau akan rasakannya seksa di dunia ini sebelum engkau merasakan azab kematianmu nanti. Daripada kata-kata Imam Az-Zahabi ini jelas menunjukkan bahawa seorang anak boleh melakukan derhaka kepada ibunya. Sebab itu kita sering kali mendengar seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Namun 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Hadirin sidang yang mendengar sekalian, kesimpulannya tuan-tuan, ibu bapa merupakan insan dan hadiah nikmat yang teristimewa yang dikurniakan kepada kita. Justru itu menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga kedua ibu bapa kita dan memberi khidmat yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Ini kerana dosa orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya akan dipercepatkan oleh Allah Ta'ala di dunia lagi. Dalam riwayat Al-Hakim, baginda Nabi SAW bersabda, setiap dosa itu akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya mengikut kehendaknya sehingga hari kiamat, kecuali illa uquqal walidaini, kecuali derhaka kepada ibu bapa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumkan kepada pelakunya semasa hidup sebelum kematian lagi. Riwayat Al-Hakim. Sebab itu tuan-tuan, kita hendaklah menjadi seorang anak yang baik. Kita hendaklah menjadi seorang anak yang taat kepada ibu bapa. Kita hendaklah menjadi seorang anak yang sentiasa berkhidmat kepada ibu bapa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, serta menjadikan kita sebagai seorang anak yang sentiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, sama ada semasa hayat mereka, sama ada mereka masih hidup ataupun selepas ketiadaan mereka. Saya rasakan sampai di sini sahaja kuliah kita pada siri kali ini. Jika ada kesempatan dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersua lagi. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.